Wish, susah ni. Macam mana ni lagu Nahwan ni? Masya Allah. Hei Allah, tak boleh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Alhamdulillah, malam ni akan diadakan program Gema Haflah jam 9 malam. Jadi jangan lupa tengok. Oleh kerana Gema Haflah ni sebelum-sebelum ni mendapat sambutan yang sangat wow, yang sangat kebabung, di mana semuanya mereka inginkan Gema Haflah. Sebab tu kita buat Gema Haflah malam ini. Dan kita nak tahu juga bagaimana behind the scene, di sebalik tabir kan, qori-qori yang pada malam ni siapa yang akan bacakan. Tapi nak tahu, kena tengok 9 malam ni. Tapi sebelum tu kita nak temu ramah dulu salah seorang qorinya, iaitu Jalal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Rasanya ramai yang kenal Jalal ni kan. Dekat RTM muka dia, Quran Time muka dia, Quran Hour muka dia kan. Memang terkenal. TikTok TV lagi, betul? Ya, betul. Kan. Jadi macam Jalal kan, macam mana boleh terlibat dengan program Gema Haflah ni? Okey, saya sebenarnya terlibat dengan sebagai penonton mula-mulanya. Ialah kalau tengok Gema Haflah yang ramai-ramai tu kan, ada penonton kat tepi tu, Allah yang sambut apa bacaan qari tu. Kemudian tak lama lepas tu saya ada kata apa, dijemput lah secara tak sengaja lah, saya tak tahu lah. Secara tak sengaja. Mungkin penerbit time tu dia nampak, uish, penyokong kat tepi ni macam bersemangat ni, boleh dijadikan salah seorang qori ni. Saya ingat masa tu first time saya Gema Haflah tu dengan Ustaz Tarmizi Rahman, Ustaz Tarmizi Ali, dengan Syekh Abdul Karim. Dan masa tu saya untuk program Gema Haflah untuk Raya Haji. Dan ada 2 orang qori muda lah. Jadi berkebetulan alhamdulillah dipilih. Masa itulah. Masa itu jugalah. Masa tu. Mungkin waktu tu penerbit nampak aura Jalal tu kan. Qori Jalal ni kan terus dipanggil untuk menyertai Gema Haflah. Itulah. Segan sebab sekali dengan sepentas dengan qori-qori hebat, dengan syekh hebat kan. Jadi saya pun rasa senang diri lah macam tu. Tak apa kan, dengan wajah yang kacak, insya-Allah boleh kan. InsyaAllah berjaya. Okey, jadi untuk malam ni Gema Haflah kan, nanti akan bawakan surah apa? Saya akan bacakan surah An-Nisa, surah Fatir dan juga surah Kahfi. Tapi beberapa ayat lah, bukannya penuh lah. Bukan penuh lah, maksudnya ada beberapa ayat lah. Tak tidur tak apa kan. Sebab Al-Quran ni dekat dengan hati penonton setia TV Al-Hijrah ni kan. Okey, itu 3 surah yang dibawa. Ya. Lagu pula, lagu apa yang akan dibawa? Ni selalu penonton tertanya kan. Lagu apa yang nak dibawa? Okey, lagu dari susunan lagu tu insya-Allah saya akan bawa lagu Bayati, lagu Rost. Okay, Rost ni dia raja segala lagu lah. Jadi kita bawakan supaya kita dapat rasa kehangatan dia tu. Sebab dia lagu yang cergas. Dan saya akan bawa lagu Hijaz dan juga Jiharkah insya-Allah. InsyaAllah. Tapi macam Jalal sendiri kan, macam mana boleh terlibat dengan dunia taranum ni? Macam memang belajar daripada kecil ke macam mana? Itulah menarik dekat. Terima kasih soalannya. Okey, kalau nak ikutkan journey saya, perjalanan ni saya mula daripada tingkatan 1 lah. Masa tu kisah dia sangat berkebetulan lah. Kami sekeluarga pergi ke rumah ustaz yang kebetulan masa tu ada kelas pengajian taranum. Masa tu belum COVID lagi, jadi memang berdepan lah. Lepas tu ayah saya dengar berkenan nak hantar saya dengan adik saya pergi kelas taranum. Jadi bermulalah dari situ saya belajar taranum, kena asas. Kemudian lama-lama saya pun lagi bertambah minat. Tapi lepas tu masuk asrama. Lepas tu saya sama belajar keluar negara. Saya stop lah masa form 3 tu, saya stop sampai form 4, form 5 dah masuk asrama. Lepas tu belajar di luar negara. Lepas tu dah stop. Balik baru saya belajar balik lah. Start balik daripada kosong lah saya kira. Start daripada kosong balik lah. Jadi bila dah start belajar balik ni kan, sebelumnya ada keluar dekat mana-mana TV ke, ialah menjadi seorang qari ke, ataupun ini merupakan kemunculan pertama? Ada beberapa kali lah. Tapi saya banyak terlibat dengan persembahan ni dari zaman universiti. Sebab saya belajar ke London dulu. Kira macam diorang tak berapa nak mahir maqamat taranum. Jadi dipanggilkan orang daripada Asia ni, selalunya diorang minat kan lebih. Jadi dia dengar, waktu dia panggil saya. Jadi saya biasa buat persembahan tu di universiti. Kemudian bila balik Malaysia tu, saya belajar dengan berguru dengan Ustaz Amir Rahman, dengan Ustaz Anwar Hassin. Kemudian ada peluang-peluang di kaca TV, contohnya macam Tadarus, di TV-TV lain lah kan. Kemudian di situlah
mula terlibat dengan TV persembahan di Okey. Tapi kalau untuk TV Hijrah, adakah ini kali pertama ataupun sebelum ni dah pernah keluar? Oh, sebelum ni di Quran Time, di Gemah Flah yang edisi Aidil Adha tu, dan ini kali ketiga lah insya-Allah. Ini kali ketiga insya-Allah kan. Jadi yelah, bila qari ni kan dia mesti nak, bukan takat nak jaga tajwid, nak jaga lagu kan. Suara tu mesti nak jaga juga. Betul. Kan. Vokal tu penting kan. Jadi macam mana Jalal sendiri kan jaga suara tu, ada amalan-amalan yang diamalkan ke? Mungkin ada yang tak tidur malam ke apa ke? Dia tak boleh. Kalau suara ni kita tak boleh tak tidur. Kena tidur. Rehat kena cukup. Maksudnya kalau kita nak pertandingan ke, nak buat persembahan yang penting, seminggu sebelum tu kita kena jaga tidur, cukup rehat, makan kena on time, jangan makan benda-benda yang pelik-pelik sebab nanti sakit perut apa semua tu. Kemudian yang penting sebenarnya suara ni dia perlukan kepada ketahanan, stamina. Sama lah macam kita nak join marathon ke, nak join bola lari ke apa ke, mesti kena ada latihan. Jadi suara kita pun macam tu juga sebab dia pun muscle. Jadi kita kena latihan suara, kena latihan ngaji, kena selalu. Tapi saya tak adalah macam hardcore sangat. Saya punya latihan tu biasa-biasa je lah. Tapi mesti perlu kepada talaki setiap minggu. Jangan tinggal. Supaya kita nak latih suara tu, lagu jalan tu nak bagi biasa. Itu dia kan. Bagi mereka, mungkin ada pesanan bagi mereka yang mungkin baru nak berjinak-jinak dengan dunia taranum. Apa-apa pun kalau kita nak belajar, kita kena berbalik kepada sunnah Rasulullah SAW. Kena kepada talaki. Lebih-lebih lagi dalam ilmu Quran. Tak kisahlah kita nak belajar berlagu ke, nak belajar mengaji, tajwid, perlu kepada talaki. Maksudnya berguru berdepan. Kalau dah sekarang ni zaman Covid ni kita online pun tak apalah, kira berdepan lah. Maksudnya kita perlu ada sesi feedback. Maksudnya kalau kita belajar kat YouTube, dia one way. Jadi tak boleh kita baca tu kalau salah pun orang tak tegur kita kan. Jadi dia tidak kena kepada konsep talaki itulah. Jadi macam mana pun kita kena ada guru, nak belajar Quran, mantapkan tajwid kita, mantapkan makhraj, sebutan semua. Kemudian baru kita belajar dengan berlagu, taranum. Bagi saya taranum ni dia hiasan je kan. Yang paling penting kalau kita baca tak berlagu pun tapi tajwid kita, sebutan kita, makhraj kita mantap, pun dah sunyi sedap dah. Macam Tuan Hanan lah. Masya-Allah, macam saya pula kan. Saya ni perak, artinya dia rain sikit. Allahuakbar kan. Okey, nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Jalal. Semoga urusan malam ni Gemah Haflah dipermudahkan insya-Allah. Lepas ni kita nak interview qari lain pula. Okey, semoga selamat semuanya. Terima kasih Jalal. Terima kasih kepada TV Hijrah juga. Okey, kalau tadi kita dah bersama dengan Jalal, kali ini kita nak bersama salah seorang qari yang berasal daripada negeri saya sendiri, negeri Perak. Iaitu kita ada Ustaz Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Sihat-sihat gitu Sihat-sihat gitu je lah. Allahuakbar. Jadi Ustaz, Ustaz pun rasanya kan Ustaz, kemunculan Ustaz pertama di TV Hijrah. Time kita buat ngaji on the go rasanya. Ngaji on the go. Kan? Bulan puasa kan? Bulan puasa rasanya. Ngaji on the go waktu tu PKP kali pertama. Betul. Kan waktu tu semua orang tak boleh nak keluar rumah kan. Orang dah depress. Keluar rumah. Perak tu kan. Tak boleh nak keluar rumah, semua orang depress kan. Jadi TV Al Hijrah melalui inisiatifnya terlahirlah program ngaji on the go. Kita ngaji secara online kan. Baru kita kenal. Baru kita kenal. Tak tahu siapa ni. Kalau tak tahu Ustaz Fahmi orang Perak. Oh gitu. Ustaz Perak kat mana? Perak belah Bote. Belah Bote. Saya belah Sungkeh. Oh Sungkeh. Saya dah dekat dengan KL sikit. Nak KL juga dekat KL. Boleh. Okey Ustaz. Okey, itu kemunculan pertama Ustaz di TV Al Hijrah kan. Lepas tu Ustaz dijemput pula sebagai qari untuk program Gemah Haflah. Program yang memartabatkan bacaan Al-Quran, seni suara Al-Quran. Jadi perasaan Ustaz bila TV Al Hijrah melamar Ustaz untuk menjadi salah seorang qari, macam mana Ustaz? Baik. Pertama kali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada TV Al Hijrah kerana sudi menjemput saya yang tak rasa berapa tapi boleh kongsikan segala ilmu yang kita ada dalam bidang taranum insya-Allah. Semoga dengan bacaan saya pada malam ini, semoga orang di luar sana boleh membuka mata untuk lebih minat untuk mendalami ayat suci Al-Quranul Karim insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk program Gemah Haflah malam ni kan, dia mesti ada tema dia kan. Surah-surah yang dipilih tu mesti ada berkaitan dengan tema. So tema dia sebenarnya pasal apa Ustaz untuk malam ni? Okey, berkenaan malam ni kita dapat surah Kullu nafsin dha'iqatul maut.
kematian lah. Oh, kematian. So malam ni tentang kematian, semoga dengan terjemahan untuk pada malam ini antum boleh semak untuk suci Al-Quran, semoga dengan terjemahan untuk pada malam ini tentang kematian memberi keinsafan kepada mereka di luar sana. InsyaAllah. InsyaAllah kan. Dan ada juga TV Hajar kata tadi, dia kata apa? Ustaz, malam ni nak buat menangis. Oh, macam mana gambar yang buat nangis? Macam mana nak buat gambar nangis tu, Ustaz? Harap menjadilah. Ustaz mungkin kena letak air mo kot. Kan bagi nampak tapi dengan terjemahan tu insya-Allah dia boleh membuat kesan insya-Allah. Kan semoga dengan terjemahan tu dapat menusuk ke hati-hati mereka yang menonton ke Mahaflah jam 9 malam ni insya-Allah. Okey, jadi Ustaz, kalau tadi Jalal dia ada bawakan beberapa surah. Kalau tak silap saya 3 surah dengan ada lagu-lagu dia. Kalau macam Ustaz pula, surah apa Ustaz bawa? Lagu macam mana pula Ustaz nak bawa? Allah. Saya sebenarnya belum prepare. Allahu Akbar. Betul ke Ustaz? Malam ni Ustaz. Betul. Saya ni jenis macam spontan. Spontan. Kalau macam pertandingan saya akan buat betul lah. Tapi kalau macam persembahan ni, dia kalau persembahan ni bila kita fokus macam tu takut tak jadi kat atas rentan. Betul, so, betul, spontan lah. Macam tu. Tapi nak spontan tu sebenarnya dia kena kemahiran jugalah. Kalau tak ada tu terciduk jugalah. Terciduk jugalah, masya-Allah. Kan? Jadi malam ni saya baca surah Ali Imran, surah Fatir dengan surah Al-Kahf. So apa yang bila bab kematian dia more kepada taranum soba. Soba ni iaitu sifatnya iaitu rindu. Yang irama yang lebih orang kata syahdu, memberi kesan, nahawan, tenang. So insya-Allah apa yang jadi jadilah malam ini. Itu dia. Apa yang jadi jadilah malam ni kan. Jadi Ustaz, bila sepanjang Ustaz dalam dunia taranum ni kan. Macam mana Ustaz jaga suara Ustaz tu? Sebab cakap biasa sekarang sembang pun sedap dengarnya. Belum lagi Ustaz buka mulut nak bertaranum. Saya pasal kes ni pernah terjadilah bila saya kat call, saya nak menyamar lah orang lain. Tapi bila saya kata Assalamualaikum, siapa ni, saya kata cuba teka siapa ni. Tak payah nak mengaku lah, dah tahu dah Ustaz Fahmi. Sebab Assalamualaikum tu dah bertaranum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi untuk taranum ni, untuk orang yang baru nak bermula, dia banyak kena jaga dari suara. Makanan ais, makanan minuman yang berais tak boleh, makanan yang berminyak tak boleh berlebihan. Tapi kalau orang yang dah biasa, macam saya, macam Ustaz Jalal tadi, Ustaz Wan Fakir Razif nanti, mereka ni dah biasa. Jadi diorang ada kekuatan dalam suara. Minum ais apa sekalipun diorang masih stay lagi. Okey lagi. Tapi bagi orang yang baru nak mencuba, dia cepat rosak. Dia macam itulah. Jadi kita kena ada selalu buat latihan dan insya-Allah lama-lama dia dapat kekuatan dalam suara tu. Macam kita main badminton lah, dia coret, selalu smash. Lama-lama dia ada kekuatan tangan tu. Sama juga macam kita berlatih taranum ni, lama-lama ada dapat suara strong dalam suara. Macam itulah. Maksudnya perlu latihan yang banyak. Latihan yang banyak, betul. Kalau Ustaz dah berapa lama dah? Berapa tahun dah berlatih? Saya start belajar taranum usia 5 tahun. Hush. Usia 5 tahun Ustaz. Saya rasa 5 tahun tu saya tak tahulah tengah main pasir ke apa kat rumah tu. Allahu Akbar. 5 tahun ni Ustaz. Itu semua didikan pada ayah lah. Allah. Kan? Ayah yang mendesak kita ni ikut daripada kecil. Itu sebabnya kita kalau nak bentuk anak daripada kecil. Apa lagu? Melenturi bulu biarlah dari rebungnya. Betul ke? Saya main tinggal je ni. Daripada rebungnya. Betul lah tu liriknya. Saya tak nak belanja kan? Ayo. Saya segan sikit Ustaz. Kita berdiri sebelah orang Kori ni. Kori Negeri Perak ni. Ustaz wakil Negeri Perak tahun bila? 2012, wakil Selangor 2014. Ui. Dua negeri Ustaz wakil ni. Dua-dua nak wakil. Manalah tahu kan? Kita pindah masjid negeri. Kita masuklah Selangor. Betul. Ada peluang ambil. Kan? Allahu Akbar. Jadi Ustaz, untuk Gema Haflah malam ni, mungkin Ustaz ada pesanan kepada penonton supaya saksikan malam ni. Okey. Satu je. Satu. Apa dia? Jangan lupa saksikan. Panjang sikit lah, panjang sikit. Kita panjang sikit Ustaz. Jangan lupa saksikan kami pada malam ini untuk Gema Haflah, di mana untuk malam ini berkaitan dengan tentang kematian. Kena dengan tema kita tentang COVID-19 ni kan. Jadi dengan harapan kami semua dengan bacaan yang suci Al-Quran kami ni pada malam ini dapat membuka mata kepada anda semua. Semoga anda lebih berjinak lagi, lebih rajin lagi untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dia satu je. Ni. Kalau kita kan nak baca Quran, lagu-lagu yang kita tak ada ni, kita rasa macam bosan nak baca. Tapi sebenarnya bila ada taranum ni, dia membolehkan kita lebih rajin. Ramai juga student-student saya yang kelas taranum, dia ramai kata, Ustaz, anak saya ni dulu baca Quran biasa-biasa je Ustaz. Dia pun malas nak baca Quran. Tapi bila dah belajar dengan Ustaz taranum, dia rasa macam
hari-hari. Nak hari-hari main belajar. game PUBG pun baca Quran. Allah. So kami harapkan itu sebenarnya. Semoga malam ini bagi panduan kepada anak-anak muda ni, insya-Allah. InsyaAllah. Amin, Jadi ya Rabbal kepada Alamin. anda jangan lupa tonton Gemah Haflah. Yes. Jam 9 malam ni kalau boleh ajak kawan-kawan, Betul. saudara mara, jiran, tetangga. Kan kalau non-muslim tu mungkin boleh ajak kita Betul. perkenalkan bagaimana Gemah Haflah di TV Al Hijrah jam 9 malam ni, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak ustaz. Sama-sama banyak. Saya nak kena interview orang lain pula. Kan kita pun nak minta ustaz bersiap sedialah untuk malam ni. Okey. Boleh ustaz? Boleh, boleh. Okey. Kita jumpa pula kejap lagi dengan orang lain pula. Assalamualaikum. Tada! Okey, kalau tadi saya pakai blazer, kali ini saya dah tukar baju. Bukan koriah je tukar baju daripada rehearsal, nak tukar baju untuk performance. Saya pun nak kena tukar baju lah. Okey, kalau tadi kita dah interview dua qori, Ustaz Fahmi dan juga Jalal, kali ini kita nak bersama dengan qoriah pula. Kita ada Ustazah Awatif. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan penonton, Ustazah Awatif merupakan peserta Qoriah Kebangsaan 2019, Betul. wakil Negeri Sembilan dan Negeri Sembilan pula, Penang. Ya, Penang. Orang Penang ni. Orang Penang lah ni. Oh, orang Orang Penang. Boleh Penang. cakap utara lah Ustazah. Boleh. Boleh kan. Dan dapat tempat ketiga pada tahun 2019. Okey Ustazah. Ya. Kita nak tanya-tanya sikit sembang santai lah Ustazah kan. Boleh. Ustazah nak cakap Penang pun boleh, tak ada masalah. Okey Ustazah, memang dengan Gemah Haflah ni memang dah berapa kali dah? Untuk kali ini, kali yang ketiga. Kali yang ketiga. Kali yang Masya ketiga. Allah. Jadi bila penerbit kontak Ustazah kata okey kita ada program Gemah Haflah, program yang memartabatkan bacaan Al-Quran berlagu ni kan. Perasaan Ustazah macam mana? Itulah, bila mula-mula dapat tahu je nak kena join ni, kenapa aku yang terpilih? Macam tu lah kan. Aha. Dua lain lagi hebat lagi kan. Tapi bila terlintas di fikiran saya tu macam okey tak apa, ini mungkin adalah salah satu medium dakwah saya untuk macam bagi orang lain semua untuk mendekati dengan Al-Quran lagi. Macam Itu tu. dia medium dakwah kan. Okey, Ya, jadi betul. malam ini kan Ustazah, bila Ustazah buat persembahan untuk malam ni, Ustazah akan digandingkan dengan lagi dua qariah kan? Betul. Akan digandingkan dengan siapa Ustazah? Okey, dua lagi bersama dengan sahabat saya juga. Seorang Ustazah Suhaiza dan seorang lagi Ustazah Faizah. Itu dia Ustazah Suhaiza dan Ustazah Hebat-hebat Faizah. juga diorang ni. Oh, hebat-hebat jugalah. Hmm. Okey Ustazah. Selalunya wanita ni kan dia ada sifat macam nak berlawan antara satu sama lain kan. Tengok baju siapa yang paling cantik, gelang meh siapa yang paling besar kan. Tapi kalau dalam dunia taranum ni kan Ustazah, Ustazah ada ke macam sifat-sifat macam nak kena lawan ni, lagu dia macam ni, aku kena lawan pula macam ni. Ada ke Ustazah? Ke ataupun macam saling bantu-membantu? Dalam namanya istilah pertandingan ni, dia mesti ada juga sifat tu. Oh, mesti ada lah. Mesti ada. Dia macam ada macam kita tengok dia bawa macam ni, kita kena buat lain sikit daripada dia. Supaya tidak samalah variasi tu kita panggil. Okey. Tapi itu dalam pertandingan Ustazah. Pertandingan. Tapi kalau dalam Gemah Haflah? Okey, dalam Gemah Haflah kita orang banyak sharing. Banyak share. Contoh macam kalau saya baca, contoh saya peserta ataupun pembaca yang ketiga. Pembaca yang pertama tu mungkin dia akan cakap, okey, awak tak boleh buat macam ni, kena buat macam ni. Lagunya. Saya kena buat yang part yang macam ni. Macam tu. Okey. Banyak share lah, kongsi. Banyak share kongsi lah. Okey, Ustazah, setakat ni kalau macam di negeri Penang sendiri kan, negeri Ustazah kan. Bagaimana kesedaran orang ramai terhadap nak belajar taranum ni? Macam tinggi ke ataupun sederhana ke macam mana? Okey, dekat Penang Okey, kalau dekat Penang banyak juga orang panggil generasi muda yang nak pentingkatkan Al-Quran ni dari segi taranum ni. Cuma di Penang ni kurang guru. Kurang guru lah. Guru dalam bidang Quran ni yang banyak selalunya dekat KL lah. Dia jadi macam utamanya lah. Okey, jadi kalau dah kurang guru tu, adakah Ustazah mengajar juga di Penang tu? Saya sekarang ni bekerja di sini. Oh, Ustazah menetap di KL lah, Kuala Lumpur, ya, cuma betul. pernah mewakili negeri Penang lah. Betul. Sebab berasal dari sebabnya kampung di sana ya. Ya, betul. Itu dia kan. Jadi Ustazah kalau macam di KL ni Ustazah mengajar juga ke macam mana? Ya, saya mengajar dan saya bekerja di sini. Mengajar dan bekerja di sini, Masya Allah. Jadi Ustazah, untuk Gemah Haflah malam ni kan, mungkin Ustazah boleh ceritakan sikit surah apa yang Ustazah nak bawakan, lagu bagaimana yang Ustazah nak bawakan? Okey, untuk Gemah kali ini, insya-Allah saya buat 3 surah.
surah Al-Ankabut, surah Ali Imran dan surah yang ketiga surah Al-Kahfi. Dan tiga-tiga tu semua taranum yang berbeza. Tiga-tiga taranum yang berbeza. Masya Allah. Taranum apa tu, Ustazah? Ada variasi dia. Nak tahu juga taranum apa, Ustazah? Bagi sikit lah, bagi satu je. Satu je? Satu je. Surah Al-Ankabut tu saya pilih taranum Hijaz dan juga taranum Sikah. Itu dia. Jadi penonton-penonton, kalau boleh sama-sama ramai-ramai jam 9 malam ni, kita bertaranum bersama-sama dengan Ustazah Awatir. Jadi Ustazah, bila Ustazah dah buat Gemah Haflah ni dah macam 3 sesi Ustazah buat kan. Jadi pendapat Ustazah berkaitan dengan program ni macam mana? Dia dapat sambutan hangat daripada masyarakat ke macam mana? Setakat ni yang saya tahu, kira selepas adanya Gemah Haflah ni, jadi orang dapat kenal qori yang mana yang mungkin sebelum ni kurang menonjol. Bila adanya Gemah Haflah ni, satunya orang boleh kenal qori mana yang orang boleh rujuk untuk nak pergi belajar kan. Yang keduanya dia orang boleh tambah ilmu dari bidang dalam bidang taranum ni. Dalam bidang Quran, contoh bukan sahaja dalam bidang taranum, tapi tajwid boleh, kekemasan bacaan tu, sebutan huruf, macam itulah. Itu dia sebabnya seperti yang kita tahu selalunya kalau dalam dunia taranum ni kita tunggu setiap tahun 2 kali je kan Ustazah? Betul. Kan tilawah kebangsaan, tilawah antarabangsa. Habis tu tak ada dah. Sebab tu TV Al-Hijrah buat inisiatif Gemah Haflah sebab kita nak dekatkan penonton ni dengan bacaan Al-Quran secara berlagu taranum. Sebab tu kita buat Gemah Haflah. Jadi kena wajib tonton jam 9 malam ini. Jadi mungkin Ustazah ada pesanan buat mereka di luar sana, mungkin kepada family ke, ajak tonton ramai-ramai malam ni. Okey. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, jom sama-sama kita saksikan Gemah Haflah ni. Best tau, tengok sini sebab apa? Kita dapat variasi bermacam-macam gaya bacaan daripada pelbagai jenis qori dan qari'ah yang hebat-hebat. Okey, jom sama-sama saksikan. Itu dia kan. Jadi jangan lupa saksikan Ustazah Awatif jam 9 malam ni, salah seorang qari'ah dalam Gemah Haflah malam ini. Tadi kita dah interview lelaki, kali ni kita interview qari'ah perempuan pula. Jadi mungkin Ustazah pun dah nak standby, nak jaga vokal kan, nak warm up kan suara ni kan. Jadi anda jangan ke mana-mana, tengok TV Al-Hijrah jam 9 malam ni, tonton Gemah Haflah sebab ada pelbagai variasi lagu yang kita boleh belajar. Kalau boleh, buka Quran tu, kita baca sama-sama, kita belajar sama-sama. InsyaAllah. Okey, nanti kita jumpa lagi. Jumpa kat mana? Dalam Gemah Haflah jam 9 malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau tadi kita dah bersama dengan Ustazah Awatif, kali ni kita bersama dengan qari'ah lagi seorang pula, bersama dengan Ustazah Faizah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tengok muka Ustazah kan ada mirip-mirip Farhatul. Adakah adik-beradik? Mirip ke? Ada mirip sikit. Sikit deh. Mata lain. Mata tu je. Mata tu. Dia adik saya. Betul lah, adik-beradik kan. Masya Allah, adik-beradik merupakan qari'ah kan. Jadi kalau macam Ustazah Faizah kan dengan Ustazah Farhatul kan, agak-agak ada macam persaingan ke? Siapa yang lebih bagus? Ke ataupun saling bekerja sama? Bekerja samalah. Bekerja samalah. Itulah gunanya adik-beradik kan. Saling bantu-membantu, bekerja sama. Tapi kalau berlatih tu, kita cabar dia, dia cabar kita. Macam tu. Dia macam tu Selalunya siapa yang akan start cabar dulu? Sama-sama. Dia sama-sama. Dia nak share, kita pun nak share juga. Macam tu lah. Okey, kalau macam Ustazah cabar Farhatul, lepas tu tiba-tiba Farhatul cabar balik Ustazah kan, siapa yang akan jadi judgesnya? Hakimnya? Shot sendiri. Show diri ya. Masya Allah kan. Tapi ni orang kata persaingan sihat lah kan. Sambil tu kita boleh belajar antara satu sama lain kan. Jadi macam Ustazah pula dah berapa lama berkecimpung dalam dunia taranum ni? Dari sekolah, start dari darjah 2. Darjah 2 ya? Darjah 2 saya masuk betul-betul tilawah, pentas tilawah. Saya masuk darjah 4. Darjah 2 saya dah start belajar taranum. Okey. Lepas tu terus tak berhenti sampai sekarang. Alhamdulillah. Masya-Allah. Saya darjah 2 tu baru anak-anak tak berhenti. Saya darjah 2 baru mukadam Ustazah.
Baru start Muqaddam. Allah Akbar. Dulu Muqaddam, sekarang ni Iqra kan. Jadi Ustazah kan, bila TV Al-Hijrah ni dia ada program Gema Haflah kan. Program yang memartabatkan bacaan Al-Quran secara berlagu. Sebab sebelum ni TV Hijrah program fiqh, program syariah, program tasawuf, usuluddin. Kali ni Gema Haflah dia nak memartabatkan bacaan Al-Quran secara berlagu. Pendapat Ustazah macam mana? Saya rasa program memang sangat-sangat baik. Yang Sangat perlu baik, diteruskan sebab bacaan Al-Quran salah satu syiar Islam. Perbezaan kita dengan agama lain, kita ada Al-Quran. Kita ada pembacaan Al-Quran. Jadi bila ada ni Gema Haflah ni, rakyat Malaysia akan sentiasa dengar bacaan-bacaan Al-Quran daripada Qori dan Qori'ah di serata Malaysia. Masya Allah, serata Malaysia je. Okey Ustazah, sebabnya ialah bila kita belajar Al-Quran ni, perkara yang paling penting adalah tajwid dia. Kan? Tapi macam Ustazah kan, ialah nak belajar tajwid dia, nak belajar lagu dia. Agak-agak susah tak? Dia secara basicnya memang tajwid nombor satu lah. Jadi kalau kita nak belajar taranum, tajwid dan fasahah tu kena pastikan dah betul-betul kuasai. Okay, barulah kita boleh mudah untuk kita nak olah taranum tu. Okey. Tapi kita kena ada bakat, ada kena suara, ada bakat juga. Ada minat. Okey. Ada minat tak ada bakat tak boleh, ada bakat tak ada minat pun tak boleh. Kena ada dua lah, kena ada bakat, ada minat dan yang penting suara. Kalau suara sengah-sengah macam mana Ustazah? Boleh tapi kita makan masa. Makan masa. Maksudnya boleh? Boleh insya-Allah, tapi makan masa lah nak adjust tu kan. Kita nak repair barang tu, macam itulah. So Ustazah kan, sebab kadang-kadang manusia ni biasalah kan, ada pelet dia, ada sengau dia kan. Jadi kadang-kadang bila dia belajar tajwid tu kan, bila kita selalu tegur, dia rasa sedih kan, sebab dia dah cuba sehabis baik mungkin tapi still lagi ada sengau sikit je kan. Jadi mungkin Ustazah ada nasihat kepada orang-orang yang macam ni. Okey, Allah nak tengok kita punya usaha. Allah nak tengok usaha kita dan Allah nak tengok garisan penamat kita. Kita tengok pelari, kita tak tengok garisan awal, kita nak tengok garisan akhir. Jadi proses pembelajaran tu sebenarnya satu proses yang bukan mudah dan proses pembelajaran tu insya-Allah Allah dah berikan sesuatu untuk dia. Jadi jangan rasa kalau kita mungkin saya tak boleh baca Quran dengan baik, saya tak boleh nak faham Al-Quran dengan baik. Tapi kita kena usaha ke arah itu, insya-Allah ada ganjarannya. InsyaAllah ada ganjarannya. Itu dia kan. Jadi bagi mereka, jangan terus berputus asa kan. Kalau macam kita baru belajar alif bata semua tu kan, tiba-tiba dah orang kata, kau ni mulut sengau lah, apa suara sengau lah. Jangan pernah puas dengan ilmu kita. Dengar tu Ustazah Faizah kata, jangan pernah puas dengan ilmu kita. Sebab saya rasa saya pun masih lagi banyak perkara yang saya tak habis belajar lagi. Betul tu. Dan jangan ambil kira apa orang kata. Lantak demo nak kata apa kan. Yang penting Allah tahu niat kita macam mana, Allah tahu usaha kita macam mana kan. Jadi Ustazah, untuk malam ni Gema Haflah kan, jadi Ustazah akan bawakan surah apa dan lagu apa? Okey, ada 3 pusingan insya-Allah. Di pusingan pertama surah Al-Anbiya ayat 33 hingga 37 saya membawa taranum Bayati dan Hijaz. Wow. Okey, di pusingan kedua surah Luqman ayat 9 hingga 10 dibawakan dengan taranum Sabah insya-Allah. Wow. Dan pusingan ketiga Al-Kahfi ayat 17 hingga 18 insya-Allah pada taranum Nahwan dan Ras. Itu dia. Saya tahu nama-namanya tapi saya tak tahu beza lagu tu apa kan. Jadi Ustazah kan, antara lagu-lagu ni kan, lagu mana yang paling susah dan mencabar sekali? Sebab apa? Saya nak tahu. Bagi saya taranum dia subjektif. Jadi macam kalau kita tanya orang lah, awak suka lagu balada ke suka lagu irama Malaysia? Setiap orang mempunyai jawapan berbeza. Jadi bagi saya, kalau saya lah macam Sika dan Jiharka tu saya agak kurang sikit. Bukan kurang minat, maksudnya sebab kita buat persembahan selalu kita jarang-jarang kita guna taranum tu. Tapi kita belajar semua taranum, 7 taranum. Jadi saya rasa kalau yang macam agak mencabar, Jiharka, Sika dan favourite saya Hijaz.
Bukan sebab Ustazah minat kumpulan nasyid Hijaz tu ya? Oh, bukan. Ingatkan sebab Ustazah minat Tapi kumpulan nasyid Hijaz. kalau kata soalan taranum tu bagi saya, taranum dia subjektif. Jadi ada orang dia minat jalan A, ada minat jalan B, ada minat jalan C. Bagi saya semua tu baik selagi mana kita tak melanggar syariat Islam lah. Itu dia. Jadi mungkin Ustazah ada pesanan buat penonton setia TV Al-Hijrah untuk tonton Gemah Haflah jam 9 malam ini? Okey, kepada semua penonton-penonton setia TV Al-Hijrah, jangan lupa dan jangan lepaskan peluang untuk menikmati halwa telinga Gemah Haflah insya-Allah yang akan disiarkan. Selamat kita mendengar kalamullah dan kita fahami, kita hayati, insya-Allah moga Allah memberikan rahmat ke atas usaha kepada program yang baik ni. InsyaAllah. Okay, jadi Ustazah Faizah pun dah nak kembali semula ke bilik untuk praktis warm up macam Ustazah Awatir tadi kan, dan ada lagi seorang qari'ah pun tengah berlatih tu. Jadi anda jangan ke mana-mana, standby depan TV Al-Hijrah jam 9 malam ni. Kalau boleh buka Al-Quran masing-masing sebab kita ada pelbagai variasi lagu yang akan kita perdengarkan khas untuk telinga anda semua. InsyaAllah kalau boleh kita baca sama-sama, kita belajar sama-sama. Dalam mana? Dalam Gemah Haflah jam 9 malam ini. Okey, terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.